Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward. Mr. Mars, can you confirm that your son has disappeared? Your son is still alive? Do they think it's the origami killer? It is a possibility. My name is Scott Shelby. I'm a private detective. I'm investigating the case of the origami killer. I'm Madison Page. I'm a journalist. I suppose I like to play the guardian angel. Agent Norman Jaden, FBI. Tell me what you know. Ethan Mars has had psychological problems since his first son died. Feels responsible for his death. After one of our usual sessions, I found this on the floor. It must have fallen out of his pocket. It looks like we got our origami killer. I want every available man to find Ethan Mars. If he moves, we know about it. Is it true? Are you the killer, Ethan? The killer is walking around free as we speak. Ethan Mars is innocent. I can prove it. Pernah tak korang menghadapi satu situasi yang agak sukar, situasi yang agak tegang dan sukar taklah korang untuk ceritakan kepada orang lain? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel Muhammad Zulfaqar. Di sinilah channel di mana anda boleh dapatkan info tentang review-review atau apa-apa sahaja berita yang insya-Allah saya akan kongsikan dalam channel ni. Tak lama lagi, mudahan ada manfaat lah daripada channel ni. Dan channel ni juga agak barulah, mungkin tak terlambatlah juga untuk saya ucapkan hello internet. Jadi insyaAllah hari ini saya ingin berkongsilah kepada anda semua tentang satu game yang saya anggap game ni agak bermanfaat lah untuk saya ceritakan kepada anda semua tentang jalan cerita dia, supaya kita sama-sama lah ambil iktibar daripada apa yang nak disampaikan daripada game tersebut. InsyaAllah hari ni game yang akan saya review adalah game bertajuk Heavy Rain. Heavy Rain ni hujan lebat lah, takkan korang tak tahu lah apa benda Heavy Rain, hujan lebat tu kan. So dalam game ni dia menggunakan tema pemain tunggal iaitu single player, dan game ni tak ada lah untuk multiplayer, tak adalah main-main online semua tu. So dalam game ni dia menggunakan cara untuk kita berinteraksi dengan pemain tu, berinteraksi dengan karakter tu untuk meneruskan jalan cerita dia, sama ada kita memilih jalan cerita yang terbaik ataupun memilih jalan cerita yang kurang baik lah. Apa benda tu nanti saya akan terangkanlah pada segmen yang selepas ni. Jadi game ni telah dibangunkan oleh Quantic Dream, iaitu syarikat game yang telah merilis satu game yang terdahulu daripada game Heavy Rain ni. Tajuk dia Fahrenheit. So yang ini game kedua dia, dan game ni telah dirilis dan dipublishkan oleh Sony Computer Entertainment. Yang kita tahu Sony ni adalah satu syarikat yang menyediakan platform gaming menggunakan PlayStation. Banyaklah PlayStation, daripada PlayStation 1 sampai PlayStation 4 sekarang, dan akan ada lah PlayStation 5. So inilah dia, Sony Computer Entertainment. So dalam game ni korang kena pilih lah jalan cerita yang terbaik untuk meneruskan perjalanan game ni. Nanti insyaAllah saya akan ceritalah daripada awal macam mana kita nak dapatkan perjalanan game yang terbaik. Game ini telah dirilis pada Februari 2010. Asalnya game ni adalah eksklusif untuk PS3 saja, dan akhirnya dirilis untuk PC. So game ni saya boleh main lah di PC saya, PC pribadi ni. Jadi game ni sambil masa dalam lebih kurang 3 hari lah. Tak adalah saya main 3 hari straight tu, adalah juga rehat, makan, sembahyang semua kan. So saya ambil masa 3 hari untuk saya faham dan saya main game ni, dan Alhamdulillah saya dah tamat bermain game ni. Dan hari inilah saya akan ceritakan apa yang telah saya perolehi daripada permainan game tersebut. Jadi kita bermulalah daripada alur cerita daripada game ni. Game ni mengisahkan tentang seorang ayah yang tinggal bersama 2 orang anaknya dan juga isterinya. Anaknya yang bernama Jason dan juga Sean, dan isterinya bernama Grace. Jadi cerita ni bermula dengan satu kehidupan keluarga lelaki tersebutlah bernama Ethan Mars. So keluarga ni agak happy semua kan, sampai kepada satu cerita, satu scene tu, bila mana Ethan ni dia telah lalai daripada menjaga anaknya yang bernama Sean. Anak dia ni pun satu hal juga, lari daripada ayah dia semua kan. Tak ada nak tunggu ayah dia nak bayar duit untuk beli belon semua, dia dah pergi jalan-jalan jauh. So dia tersesat lah dengan anak dia yang bernama Jason tu. Bila Ethan ni dia sedar anak dia Jason tu ada di seberang jalan, so dia nak panggil lah, suruh Jason tu datang balik ke dia. Bila anak dia Jason tu lari untuk datang ke Ethan tu,
adalah kereta tu laju lah nak melanggar, hampir-hampir melanggar Jason tu. So Ethan main peranan lah kat situ, selamatkan anak dia Jason tu. Walaupun kita tengok daripada scene daripada game tersebut tu, walaupun dia nampak terselamat, tetapi benda tu berlaku di off screen. Maksudnya di sebalik screen tu kita tak tahulah apa yang terjadi kan. Sebab kat situ Jason tu mati, tak tahu sebab apa dia mati. Mungkin kepala dia terhentak atas jalan ke apa benda semua kan, tak tahu. So Jason mati kat situ dan Ethan mengalami koma selama beberapa tahun tu. Dan bila dia sedar daripada koma, dia ada berlaku sikit komplikasi lah dekat bahagian otak dia. So dia ada masalah dengan psikologi dia lah. So dia kadang ada masalah, dia terbayang-bayang ataupun dia terimajinasi dengan khayalan dia sendiri. Dan itulah dia punya permasalahan dia lepas tu. Akhirnya dia bercerai dengan bini dia Grace, dan dia tinggal dengan anak dia yang seorang lagi yang nama dia Sean. Dalam satu rumah tu dia kena sara lah anak dia tu, dan bini dia tu tak nak ambil kisah lah pasal cerita dia orang tu. Dan dalam game ni juga ada menceritakan tentang satu karakter yang lain, nama dia Madison. Madison ni seorang jurnalis yang ada masalah insomnia. Madison ni dia sebagai seorang jurnalis yang mengkaji tentang satu pembunuhan yang berlaku dekat dalam tempat tersebut yang digelar sebagai Origami Killer. Origami Killer ni juga ada kaitan lah dengan kisah yang akan berlaku pada Ethan dan juga Sean tu. Dan seterusnya ada juga karakter yang bernama Norman Jayden. Norman Jayden ni sebagai FBI yang menggunakan teknologi yang agak padu lah. Tak tahulah apa benda, spek mata dia boleh tengok hologram, benda mengarut semua tu kan. Memang agak nice lah kat situ, memang padu lah. Tapi dalam masa yang sama adalah mengarut ke kan. Macam memang tak apa boleh tengok benda-benda hologram semua kan. Dan dalam game ni juga ada menceritakan tentang seorang private investigator yang asalnya dia ni daripada polis, dan dia berhentilah menjadi polis dan dia menjadi private investigator yang bernama Scott Shelby. Scott Shelby ni dia menyiasat tentang pembunuhan tu lah, tentang Origami Killer tu. Dan juga samalah macam Norman Jayden tadi yang FBI tu pun siasat benda yang sama untuk mencari siapakah Origami Killer yang sebenarnya. So berbalik kepada karakter utama dalam game ni, Ethan. Ada satu scene tu bila mana Ethan dia mengalami lagi komplikasi masalah psikologi kan. Dia terhayal daripada menjaga anak dia yang bernama Sean tu dekat taman permainan. Bila dia tersedar daripada hayalan dia tu, anak dia Sean dah hilang. Mungkin dah kena colek lah dengan siapa-siapa tu kita tak tahu. Dan dalam game ni juga dia memfokuskan kepada kisah penculikan kanak-kanak yang dipengaruhi ataupun yang dilakukan oleh Origami Killer tu. Jadi apa yang Origami Killer ni buat, modus operandinya adalah dia menculik budak-budak. Dalam game ni ada dalam 8 orang budak lah yang dia dah colek. Dan termasuk dengan Sean tu, dia jadi mangsa yang ke-9 lah dalam Origami Killer ni. So apa cara dia buat, dia culik budak-budak tu, dia akan letak dekat dalam satu kolong tau. Kolong ke ataupun longkang tu tak tahulah apa benda kan. Bila dia letak budak tu dalam satu tempat tu, dia ikat semua. Bila mana air yang dalam tu dipengaruhi oleh air hujan semua kan. So paras air yang dalam kolong, dalam longkang tu dia akan meningkat lah. So macam budak tu dia tak boleh nak buat apa kan, dia terikat benda semua tu. So bila hujan turun, air tu akan meningkat dan akhirnya budak tu lemas lah dengan secara automatik. Dan itulah cara yang dilakukan oleh Origami Killer tu. Dan bila dia dah bunuh budak tu dengan cara macam tu, dia akan bawa mayat budak tu, dia akan letakkan dekat landasan kereta api tau. Dan dia akan tinggalkan sisa-sisa bunga orchid. Dia punya aroma orchid dia tu, bunga orchid, dan juga satu origami. Origami tu mungkinlah ada clue apa-apa ke, memang dia punya cara macam tu lah, kita tak tahu macam mana kan. So itulah Origami Killer ni. Dan dalam cerita ni itulah ada dalam 3 orang lah untuk mengkaji siapa Origami Killer yang sebenarnya. Jadi bila Ethan tu telah kehilangan Sean, jadi Ethan dia dapat satu kotak yang berisi pistol, telefon dan juga 5 lipatan origami yang berbentuk binatang. Dalam tu ada clue lah. Kat situ bermulalah kisah Ethan dalam pengorbanan dia mencari Sean. Dia terpaksa mengikut segala arahan, terpaksa mengikut segala ujian yang telah diberikan oleh Origami Killer tu. Jadi macam dalam game tu saya tengok dia kena potong jari dia kena minum racun, dia kena bunuh drug dealer. So kat situ yang macam saya kata tadi, dalam game ni dia kena memilih jalan cerita yang sesuai lah. Macam mana tu? Macam ni.
Dalam game tu korang kena bermain dengan menggunakan jari korang dan juga fokus dan akal korang yang bijak tu. Korang kena memilih jalan cerita yang terbaik untuk korang teruskan kepada endingnya yang terbaik. Jadi bila dalam game tu dia menyuruh korang untuk tekan WSAD, tekan mouse tu kena gerak-gerakkan macam tu, korang kena follow lah benda tu. Kalau korang terlambat sikit ke atau terlajak ke, salah tekan, so dia akan mempengaruhi lah untuk gameplay yang seterusnya, terpengaruhi dengan jalan ceritanya lah. Macam saya main hari tu, saya kena serang drug dealer tu, tapi saya tersalah tekan. So dia punya jalan cerita dia dah mempengaruhi lah dia punya lepas tu. Dia akan menjadikan kita sukar lah untuk kita dapatkan clue yang seterusnya untuk menyelamatkan Sean. Macam saya fail satu ujian yang diberikan oleh Origami Killer tu. Jadi saya tak dapat clue lah untuk saya tengok Sean tu dalam keadaan macam mana, masih selamat ataupun dah mati kan. Jadi korang kena bermain dengan fokus menggunakan jari-jari korang ni untuk korang menentukan bagaimana keadaan dia, untuk dapatkan clue untuk ke ujian yang seterusnya yang diberikan oleh Origami Killer. Jadi itulah dia punya teknik permainan game ni. Korang kena fokus semua gunakan jari korang. So korang kena pilih lah ending dia yang terbaik. Dan kita teruskan kepada dia punya alur cerita dia. Satu masa tu Ethan ni telah dituduh lah sebagai Origami Killer sebab penyiasat Norma Jaden dan juga kawan penyiasatan dia, itu nama Lieutenant Black. Dia telah menemui doktor psikologi yang telah merawat Ethan tu. Dia kata Ethan ni ada masalah psikologi lepas anak dia mati sini. Last Lieutenant Blake tu dia dah syak lah. Dia kata Ethan Mars ni adalah pembunuh, adalah Origami Killer yang sebenarnya. Kalau ikut logik takkanlah dia nak bunuh anak dia sendiri kan. So itulah dalam cerita ni, dia dah dituduh sebagai pembunuh, dituduh sebagai Origami Killer. Dan akhirnya dia ditangkap lah, Ethan Mars ni ditahan, masukkan dalam penjara. Jadi bila dah ditangkap tu, dia sukarlah untuk dapatkan anak dia, untuk dapatkan clue untuk dia cari anak dia kan. So kat situ ending yang kurang baik lah. Ending yang kurang baik tu apa dia? Kita pergi ke segmen yang seterusnya. Jadi ending yang ada dalam cerita ni ada banyak lah ending macam kita tengok kat YouTube kan. Dia ada ending yang baik, ada ending yang terbaik, ada ending yang buruk dan ending yang tersangat buruk. Jadi dalam game ni saya kurang pandai, saya kurang pantas lah untuk menekan segala keyboard yang ada kat laptop saya ni untuk saya meneruskan jalan cerita dia. So saya terpilih lah ending yang teramat buruk. Jadi ending yang saya pilih itu semua karakter yang penting-penting tu semua mati. FBI tu mati, Madison mati, Ethan Mars mati, Sean pun mati ke. Allah, ending yang sangat buruk lah saya terpilih. So inilah peranan korang untuk menentukan ending yang terbaik. Dan korang kena tahu ending yang terbaik tu korang boleh tengok YouTube. Adalah ending yang terbaik untuk Heavy Rain. Banyaklah ending, lebih kurang dalam belas ending lah jugalah korang boleh pilih. Jadi kita teruskanlah kepada ending dia. Perhatian, kat sini ada spoiler. Siapa yang tak main lagi game ni, tolong jangan dengar lah video ni. Takut korang main nanti, alah kau dah tahu dah ni siapa bunuh ni, korang dah tahu dah siapa yang mati ni kan. So jangan dengar video ni. Tapi siapa yang tak nak main game ni, memang tak payahlah main game, tak payah semua kan. So korang boleh dengar lah video ni sampai habis untuk korang tahulah apa ending dia. Dan game ni juga saya ingatkan tak sesuai untuk anak-anak. Sebab apa? Ada unsur ganas, ada unsur yang tak senang untuk dia tengok semua kan. Senang cerita tak sesuai lah untuk kanak-kanak, biar untuk orang dewasa dah umur 18 tahun ke atas semua kan. Dan ending daripada game ni ending yang terbaik. Seperti mana saya tengok kat YouTube, ada yang Ethan Mars ni dia selamatkan anak dia Sean dan hidup bahagia bersama Madison. Ada yang FBI tu kan, FBI tu dia berhenti daripada FBI dan dia cuba untuk mengatasi dirinya daripada ketagih dengan dadah semua. Dan itu ending yang baik lah. Dan ending yang kurang baiknya macam yang saya sebut tadi lah, semua mati semua. So korang kena pandai lah menggunakan jari korang dan juga akal korang untuk menentukan ending yang terbaik bagi game Heavy Rain ni. Jadi siapa sebenarnya pembunuh yang ada dalam Heavy Rain ni? Siapakah Origami Killer dia? Sebenarnya korang tengah bermain lah dengan Origami Killer tu. Bila korang main dalam game tu, sebenarnya korang dah menggerakkan karakter yang menjadi pembunuh dalam game ni, iaitu Scott Shelby tu sendiri. Saya pun tak tahu bahagian mana yang menunjukkan dia tu seorang pembunuh. Tiba-tibanya saya main game tu, dia membakar segala bahan-bahan bukti yang dah ditemukan daripada ibu bapa yang telah kehilangan anaknya mati disebabkan Origami Killer tu. Dia kumpul segala bukti dan dia bakar benda tu. Jadi kalau korang main game ni dengan molek,
mengikut segala kehendak game Kiki semua tu kan. Mungkin korang boleh dapat lah cerita yang sebenar-benarnya kenapa Scott Shelby tu jadi pembunuh dia. Jadi Scott Shelby ni dia telah dipengaruhi lah dia punya cara pembunuhan tu daripada kisah di masa dia kecil dulu, berbalik pada 30 tahun sebelumnya, 30 tahun lebih kurang lah sebelum daripada kes yang berlaku dalam game ni. Dia telah kehilangan adik-beradik kembar dia yang telah mati lemas dalam satu longkang tu. Dia terjatuh lepas dia main nyorok-nyorok semua kan. Yang adik-beradik kembar dia tu, kaki dia termasuklah dalam longkang tu, tersangkut dengan batu ke, tak boleh nak keluar kan. Last sekali dia matilah adik-beradik kembar dia tu. Daripada situlah dia terinspirasi untuk membunuh budak-budak menggunakan cara yang sama bagi dia lemas dalam longkang tu. Tak tahulah kenapa dia nak buat macam tu kan. Mungkin dia dendam kot dengan ayah dia bila mana dia nak minta tolong orang, dia minta tolong ayah dia tapi ayah dia tengah mabuk time tu. Nak tolong adik-beradik kembar dia yang tengah lemas tu, ayah dia tengah mabuk. So dia triggered lah kat situ. Jadi itulah ending daripada game ni. Dan Scott Shelby itu adalah origami killer yang sebenarnya. Dan pilihlah ending yang terbaik berdasarkan kepada kecekapan jari korang untuk bermain game ni dan juga akal fikiran korang yang waras dan bijak itu untuk menentukan sejauh manakah takdir yang dihadapi oleh Ethan Mars dan juga anak dia Sean, dan juga kisah kepada karakter-karakter lain tu. Korang yang menentukan sama ada dia baik ataupun buruk. Jadi kesimpulan daripada game ni, boleh kita lihat kepada peranan Ethan Mars lah sebagai seorang ayah, sebagai seorang yang kena bertanggungjawab lah dalam menjaga anak dia. Kita lihat kepada pengorbanan yang dilakukan oleh Ethan tu, terpaksa mengikuti segala ujian dan juga benda-benda mencabar yang terpaksa dihadapi dia, yang diberikan oleh origami killer tu. Ada masa dia kena potong jari semua, minum racun, benda semua tu. So sebagai seorang ayah yang bertanggungjawab untuk selamatkan anak dia tu, dia terpaksa lah buat benda-benda yang amat berisiko untuk diri dia sendiri. Dan akhirnya dia dapatlah ending yang terbaik lah. Dia dapat selamatkan anak dia, semua dapat binakan keluarga yang baru. Dan ending yang kurang baiknya, dia tak dapat selamatkan Sean. Dan akhirnya dia terpaksa bunuh diri dia lah. Dia menyesal dengan diri dia sendiri. Semua dia tak terlalu pengecut, tak boleh nak buat ujian-ujian tu semua kan. Jadi macam saya sebut tadi, korang yang menentukan ending daripada game ni kalau korang nak main game Heavy Rain ni. Jadi alhamdulillah, itu sahajalah review saya pada hari ini tentang game yang bertajuk Heavy Rain ni. Jadi saya lupa nak bagi tahu pada awal video tadi, Heavy Rain ni sebab apa dinamakan sebagai Heavy Rain, sebab kita tengok latar daripada game tersebut menggunakan latar masa yang hujan lebat. So tiada kita tahu hujan lebat ni biasanya menunjukkan kepada emosi lah, emosi orang yang berada dalam kesusahan, emosi orang yang berada dalam kesedihan. So memang tersesuai lah dengan jalan cerita yang disampaikan oleh game ni. Dan juga dipengaruhi juga dengan modus operandi yang dijalankan oleh origami killer tu. Alhamdulillah, itu sajalah review saya tentang game Heavy Rain ni. InsyaAllah lepas ni saya akan share lagi lah game ataupun filem-filem dan ataupun apa-apa maklumat yang agak bermanfaat, saya akan sharekan dalam channel ni. Dan jangan lupa untuk like, share dan juga komen apa-apa yang murni yang ada di bawah tu. Jika video ni bermanfaat, bagi-bagikanlah video ni kepada orang lain. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.